Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini pada bidang ibadah, unit pertama iaitu mari bersuci. Okey, unit 1 mari bersuci. Boleh buka muka surat 114. Unit pertama mari bersuci. Kita tengok perbualan di bawah. Perbualan di antara cucu dengan atuk dia. Okey. Nombor 1. Tok, tengok Tok. Hafiz terpijak tahi. Okey, nombor 2. Itulah kalau tidak berhati-hati, kan dah terpijak najis. Nombor 3. Apakah erti najis tu? Okey, nombor 4. Apa Tok dia kata? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah salat seperti darah dan tahi. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Contoh dibagi seperti darah dan tahi. Nombor 5. Wah, baru Fatah tahu. Tadi Hafiz ni patah pula ya. Okey dah. Sekarang kita buka muka surat 115. Pembahagian najis, jenis-jenis najis. Semua dah tahu jenis-jenis najis terbahagi kepada 3. Jom kita tengok. Yang pertama iaitu najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah? Mukhaffafah maksud dia ringan. Ringan. Okey. Iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali minum susu ibunya sahaja. Ini adalah najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Lagi sekali, air kencing kanak-kanak lelaki sahaja. Jangan perempuan tak boleh. Berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Itu najis ringan, iaitu najis mukhaffafah. Yang kedua, najis, kita terus yang ketiga dulu, najis mughallazah. Baru senang yang kedua nanti. Najis yang ketiga ialah najis mughallazah. Mughallazah maksud dia berat. Berat. Apa benda berat? Iaitu anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Lagi sekali, anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh dia apa? Air kencing babi, air kencing anjing, air liu babi, air liu anjing dan darah dia. Semua ni benda ni najis. Apa yang ada pada badan itu semua najis anjing dan babi serta keturunannya. Okey. Itu najis berat. Itu bahasa Arab dia mughallazah. Okey. Seterusnya kita masuk balik nombor 2. Iaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah ni banyak sebab dia di tengah-tengah. Tengah ataupun sederhana. Senang. Okey. Tengah ataupun dia sederhana. Mutawassitah ni. Wasatah ni tengah. Okey. Najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Jadi banyaklah selain. Selain najis mughallazah apa tadi? Yang ringan tadi. Yang berat tadi apa? Mughallazah ni berat. Apa yang berat tadi? Anjing dan babi serta keturunan dia. Dan najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah? Hanya baby boy. Air kencing baby boy yang minum susunya. Umur dia 2 tahun ke bawah. Tu najis mukhaffafah. Kecuali yang ni, semua tu adalah najis mutawassitah. Banyaklah najis mutawassitah. Air kencing, tahi, darah, muntah. Tu semua najis. Okey, seterusnya pada muka surat 116. Okey, sini ada di tepi ni. Tengok ni. Sini, tepi ni
ada scan barcode kan. Kalau kamu ada handset, kamu scan pada buku teks kamu tu, insya-Allah dia akan keluar paparan macam mana nak bersihkan, iaitu cara bersih najis-najis. Kalau yang ni, kalau yang pertama ni untuk yang ni lah. Yang ni untuk yang ni. Okey, dia setiap tu ada barcode dia. Okey, kita tengok yang pertama. Najis mukhaffafah, macam mana nak bersihkan dia. Renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Ni ringkas sangat. Kalau buku dahulu, cara dia mula-mula buang dulu kotoran tadi. Apa buang kotoran? Iaitu air kencing baby tadi. Lap dulu air kencing tu. Bukan renjis terus. Lap dulu. Lepas lap, baru renjiskan air mutlak. Air mutlak ni air perigi ke air hujan ke, ada 7 kan. Air senang sekarang air paip lah. Ambil air paip. Tengok dia gambar ni. Dia renjis. Dah renjis. Lepas tu ambil kain ke tisu kering ke apa yang bersih-bersih. Lap balik pada tempat tadi. Dah suci, dah bersih. Tu je, senang. Sebab tu nama dia mukhaffafah, ringan. Senang je nak bersihkan dia. Okey. Yang kedua, najis mutawassitah, najis pertengahan ni. Najis mutawassitah, najis sederhana ni. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Yang ni biasa kita buat, selalu kita buat, setiap hari insya-Allah kita buat. Nanti saya beritahu kenapa setiap hari kita buat. Yang kedua, basuh dengan air mutlak hingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Okey. Yang pertama tadi, hilangkan najis yang terkena pada badan. Bila badan? Kita berak. Kita kencing. Itu adalah najis mutawassitah. Najis mutawassitah kita berak tu. Jadi, kena hilangkan dulu. Kemudian, basuh dengan air mutlak. Air paip tadi. Hingga hilang kesan sama ada sama ada warna, bau dan rasa. Okey, warna kita faham. Faham kan warna? Tak ada warna kan? Dah bersih dah, tak ada warna. Contoh Ustaz bagi ni, dia bagi ni. Pakaian ni. Kita dah buang yang pertama, kemudian yang kedua kita basuh hingga hilang warna. Warna apa? Warna tahi tu, tak ada dah. Yang kedua bau, kita pun cium. Tak ada dah bau. Yang ketiga rasa. Jilat ke? Bukan. Rasa ni kita pegang dengan tangan kita. Kalau ada sesuatu macam hingus kat tangan kita kan, kita rasa macam ada rasa situ kan. Macam tu lah. Kalau terpegang tu rasa lagi ada najis lagi rasa-rasa. Tu mau maknanya rasa, bukannya jilat. Tak ada jilat dekat ni seluar ni, tak. Okey. Seterusnya. Okey, najis yang seterusnya, najis mughallazah. Najis ni berat. Apa berat? Sukar untuk melakukannya. Okey, yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Najis apa? Najis anjing, najis babi dan keturunan dia tadi. Sama ada. Okey, pertama buang najis dulu, hilang dulu. Yang kedua, basuh dengan air tanah. Satu kali cari dengan air tanah, tengok color dia pun lain tu. Air tanah sekali, satu kali saja. Kemudian basuh dengan air mutlak 6 kali. Yang ni 6 kali. Air mutlak ni air paip. Nampak ni? Ni. Air tanah 1 kali, air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Sama juga tadi, bau, warna dan rasa. Itulah kaedah cara nak bersih tiga jenis najis tadi. Yang paling berat ni lah mughallazah. Okey. Kita masuk kepada muka surat seterusnya. Menjaga kesucian. Yang ni kita boleh amalkan. Kalau tengok ni, dia ada 3 tempat dia buat. Okey. Yang pertama di rumah, di sekolah dan di tempat awam. Tengok kat rumah apa boleh kita buat. Dekat rumah ada 2 dia bagi, mandi, tayamum. Di sekolah apa? Berwuduk, istinja dengan sempurna. Istinja ni apa? Kita bersuci tu lah, kita basuh cebok tu. Istinja dengan sempurna. Ustaz nak pesan, cikgu-cikgu lain pun pesan, kalau istinja tu, kalau kita nak buang, bagi lelaki, masuk ke dalam, tandas betul-betul, jangan kau pancuk kat luar. Ada sesetengah sekolah dapati murid-muridnya duduk di depan pintu, kemudian memancuk dia punya air kencing tu, habis bersepah. Bukan setakat badan dia najis, bahkan tempat tu habis. Kepala paitnya, batang pait semua terkena najis dia. Nanti orang lain guna, orang lain pula kena. Allahu Akbar.
Jadi, sama-sama jaga kebersihan. Okey, seterusnya di tempat awam. Tempat awam banyak dia bagi. Contoh membuang sampah di tempatnya kita jumpa. Sampah kalau tu ambil kutip, letak dalam tong. Sampah kedua, memakai pakaian bersih dan kemas. Okey, yang ketiga, membersihkan kawasan sekolah. Yang keempat, memakai kasut. Ini contoh-contoh lah. Okey, kita tengok seterusnya anugerah murid terbersih. Hakim murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Taman Seri Damai. Beliau telah dinobatkan sebagai tokoh murid. 3K. Apa 3K? Kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Penampilannya yang kemas, menutup aurat serta bersih melayakkannya untuk menerima anugerah tersebut. Selain itu, hakim mengamalkan sifat mahmudah yang lain seperti menjaga wuduk, membersihkan kelas, mengemas rumah dan sering dilihat mengutik sampah di sekitar kawasan sekolah. Hakim sedar bahawa menjaga kesucian diri bukan sahaja menandakan kesempurnaan iman seseorang, tetapi amalan tersebut juga mempunyai kepentingan dan faedah yang banyak. Orang yang menjaga kesucian akan sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit. Mereka juga akan berasa selesa dan segar untuk bergerak ke mana-mana. Selain itu, dengan menjaga kesucian diri, ibadah pengamalnya bukan sahaja diterima oleh Allah, malah mendapat pahala di sisinya. Imej umat Islam juga dipandang mulia oleh penganut agama lain. Jika masyarakat di sekeliling bersama-sama menjaga kebersihan, mereka dapat hidup dengan tenang dan harmoni. Bahkan pelancong juga berminat melawat ke negara kita. Baik, ni dicerita tentang anugerah murid terbersih. Hakim ni dia jaga kebersihan dia. Bukan setakat jaga kebersihan, bahkan dia jaga wuduk. Yang ni payah sebenarnya jaga wuduk. Kalau siapa boleh jaga wuduk, Alhamdulillah. Sekadar segitu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.